Ibrah pada petang ini dan telah pun berada di studio bersama saya. Saya ucapkan selamat datang kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Syari Abdul Rahman. InsyaAllah saya mengalulukan kehadiran yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustaz ya? Sihat Hajah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk Ibrah pada petang ini Ustaz akan berkongsi bersama dengan teman-teman pendengar kita tentang satu kisah berkaitan dengan kisah Nabi Adam dan Iblis. Jadi silakan Ustaz sebagai mukadimahnya. Terima kasih pada Hajah Ni Asnah, kita punya DJ untuk Seman Ibrah di petang yang berkati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sidang pendengar dan yang committed dengan segmen Ibrah. Segmen kita menelusuri, mengambil teladan daripada kisah orang-orang sukses yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Dan pada kali ini kita menyambung siri ketiga Ibrah daripada kisah Nabi Adam. Pada minggu yang pertama kita mengupas tentang kepentingan ilmu, kerana ilmulah malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kemudian pada minggu yang seterusnya kita berbincang bagaimana nak membawa kisah Nabi Adam ini kepada anak-anak kita. Kerana kisah Nabi Adam, kisah ayahanda kita, kisah ibunda kita Siti Hawa, kisah malaikat, kisah iblis, kisah syaitan, kisah pokok khuldi, kisah qada dan qadar Allah, ini sebenarnya kisah yang penuh dengan rukun iman. Mendidik anak-anak untuk mempercayai perkara-perkara yang tidak nampak di mata kasar. Dan kali ini kita fokus kepada kisah bagaimana detik-detik makhluk yang bernama Iblis, laknatullah, tidak sujud kepada Adam dan akhirnya tidak mematuhi Allah Subhanahu wa taala hingga ke hari kiamat. Dan kalau sebelum ini kita mengambil surah Al-Baqarah sebagai teras perbincangan kita, namun kali ini saya mahu sidang pendengar pergi kepada rakaman CCTV lain pula, ataupun babak daripada surah lain pula, iaitu surah yang sangat hebat, surah Al-A'raf, suatu surah yang turun ketika Rasulullah berada di detik-detik terakhir di Mekah. Rasulullah sedang berada dalam keadaan musyrikin Quraisy memang menutup telinga mereka daripada mendengar segala dakwah Rasulullah. Surah ini turun ketika sudah Nabi 12 tahun, menghampiri 13 tahun perjuangan di Mekah. Maka Allah Ta'ala menjadikan surah ini sebagai surah yang di dalamnya ada cerita tentang Nabi Adam dan Iblis. Kerana perangai musyrikin Quraisy yang tidak mahu mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan 10 bulan saja 10 tahun, 11 tahun berdakwah tak nak dengar juga. Maka Rasulullah perlu memberitahu kepada mereka dan sekurang-kurangnya kepada para sahabat mereka, para sahabat Rasulullah, bahawasanya jadinya musyrikin Quraisy macam tu, degil dan kerasnya hati mereka adalah kerana hasutan syaitan. Yang ketua syaitan ini adalah Iblis, laknatullah. Maka cerita Iblis begitu detail dalam surah yang turun di penghujung perjuangan Rasulullah di bumi Makkah. Mari saya bacakan pada tuan-puan untuk kita mengenali bagaimana argument, bagaimana gambaran cerita ini daripada sisi keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. Sangat menakjubkan, di mana kita akan lihat surah Al-A'raf ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Lebih kurang beginilah maksud terjemahan ayat demi ayat. Ayat 11 berbunyi, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua dan kami telah memberikan rupa paras kepada kamu semua, wahai manusia. Kemudian kami, yakni Allah, perintahkan kepada para malaikat, sujud hormatlah kepada Adam. Maka mereka semua sujud kecuali Iblis. Iblis tidak termasuk daripada golongan yang sujud. Allah bertanya, apa yang menghalangmu wahai Iblis untuk sujud apabila aku memerintahkan kamu? Iblis menjawab, kerana aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api,
sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ayat 13. Maka Allah memerintahkan, turunlah kamu dari syurga ini, kerana tidak patut bagi kamu berlaku sombong di dalam syurga ini. Keluar kamu dari syurga ini. Sesungguhnya kamu sekarang termasuk daripada orang-orang yang hina, wahai iblis. Iblis mohon kepada Allah, berikan aku tempoh sampai ke hari kebangkitan. Panjangkan umurku hingga ke hari kebangkitan. Maka Allah menjawab, sesungguhnya kamu iblis, aku berikan kepada kamu tempoh. Kamu tidak akan dimatikan hingga ke suatu waktu yang ditentukan. Lalu iblis berkata, hanya kerana engkau telah mengusirku, hanya kerana engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menghalang manusia dari mengikuti jalanmu yang benar dan lurus. Kemudian iblis berkata lagi, aku akan datangi mereka itu, yakni anak cucu cicit Adam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, hingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Dan last sekali ayat berbunyi, Allah berfirman, keluarlah kamu dari syurga ini sebagai makhluk yang terhina dan terusir. Siapa pun yang mengikutimu daripada keturunan Adam, mereka semua akan mengikuti kamu masuk ke dalam neraka Jahannam. Sadaqallah al-azim. Jadi hari ini kita nak petik ibrah, pelajaran daripada lebih kurang 7-8 ayat tadi sahaja aja, insyaAllah. Pertama, saya rasa 3 saja kali ini. Pertama sekali kita belajar sesuatu di sini. Allah Ta'ala mengatakan, iblis, bila iblis tidak sujud kepada Nabi Adam, sebaik sahaja Allah mengarahkan, maka Allah membuat kesimpulan, lam yakum minas sajidin. Qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Tuan puan perhatikan ayat di sini di mana Allah membuat analisis. Allah membuat suatu kesimpulan tentang perangai iblis. Allah kata kepada iblis, sebagaimana Allah berkata kepada seluruh malaikat kerana iblis bersama dengan para malaikat. Para ulama jumhur mengatakan iblis adalah daripada jin. Iblis bukan daripada malaikat berdasarkan dalil Al-Quran sendiri. Mereka hidup bersama di syurga. Bila Allah perintahkan sujud, semuanya sujud dari kalangan malaikat kecuali iblis. Maka Allah Ta'ala kata, lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya iblis memang tidak tergolong daripada golongan yang sujud. Perkataan dalam Al-Quran luar biasa, tuan-puan. Kadang-kadang satu huruf sahaja kalau kita fahami dengan baik, kita akan faham makhluk ini sangat berbahaya. Allah Ta'ala menggunakan lam yakum minas sajidin. Mina, iblis tidak tergolong daripada kalangan mereka yang sujud. Dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, kadang-kadang Allah menggunakan ma'as sajidin. Kadang-kadang Allah gunakan perkataan minas sajidin. Contoh dalam surah Al-Hijr, Allah berfirman dalam ayat 30, Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Hoi iblis, wahai iblis, kenapa yang kamu tidak boleh sujud sekarang dengan orang-orang yang sujud ini? So di sini Allah guna perkataan ma'a. Ma'a di sini artinya, kenapa kamu tidak sujud bersama dengan malaikat sebaik sahaja aku menyuruh kamu sujud ini? So ma'a di sini merujuk kepada perbuatan iblis dahulu yang tidak sujud dengan para malaikat. Namun dalam surah Al-A'raf ni Allah tak kata ma'a. Allah Ta'ala kata mina. Lam yakun ma'as sajidin. Tidak. Allah Ta'ala kata lam yakun minas sajidin. Artinya, kalau kita baca tafsir Ibn Ashur daripada Tunisia, ulama yang moden yang sangat hebat, mengatakan bahawasanya bila Allah guna minas sajidin, artinya sampai kepada kiamat dia tidak akan sujud. Sampai selama-lamanya makhluk yang bernama iblis ini, kita mesti faham bahawasanya
ia adalah makhluk yang sama sekali tidak akan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga ke hari kiamat. Maknanya ini bukan hukuman daripada Allah. Nanti tuan-puan akan tahu apa yang menyebabkan iblis bukan sekadar mendapat laknat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan akan mendapat azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan faham bahawasanya iblis dan syaitan ini makhluk yang sangat berbahaya. Sebab itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan innasyaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata, kita betul-betul kena faham ini musuh yang sebenar. Ia betul Hajah dadah musuh negara, ia betul munafik ataupun orang-orang kafir itu musuh. Tapi kita kena faham satu benda, musuh yang paling utama yang para Nabi selalu peringatkan kepada kita adalah syaitan, yang ketua mereka adalah iblis. Iblis Allah Ta'ala kata tidak pernah sujud. Ini masalah kita dengan syaitan dan iblis. Pertama, kita tak nampak dia orang. Ini bukan sebarangan bala tentera saja. Kalau bala tentera manusia kita boleh nampak, yang ni kita tak nampak. Tapi kita kena faham mereka ni pasukan. Mereka ni bukan sedikit. Nanti minggu depan saya akan beritahu pada tuan-puan, bahkan kalangan syaitan dan iblis, syaitan ini pun ada pasukan berkuda. Maknanya ada macam-macam jenis pasukannya. So mereka ini memerangi kita. Yang kedua, selain daripada tak nampak, mereka ini Allah Ta'ala panjangkan umur mereka. So hidup diorang ni lama saja. Mereka bila hidup lama ni tak pernah mati sejak pada zaman Nabi Adam. Kita boleh bayangkan berapa ramai jumlah diorang, zuriat-zuriat diorang. Pengalaman-pengalaman diorang yang menipu manusia ni, usahakan kita, Nabi Allah Adam pun telah kalah dengan perancangan mereka. Betapa ramai senior-senior mereka untuk menasihat junior-junior mereka. Berapa ramai mentor-mentor diorang yang masih hidup boleh menasihat junior-junior untuk menipu manusia dengan cara macam mana. So ini bukan calon-calon musuh. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Dan yang ketiga, yang pertama tak nampak, yang kedua hidup lama, yang ketiga adalah kita akan jumpa sebentar lagi, memang iblis punya dendam yang kesumat, dendam yang sangat mendalam dengan Adam dan anak cucu cicit Adam, iaitu kita. So di sinilah maksud lam yakum minas sajidin. Sampai selama-lamanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, iblis, syaitan ini memang takkan ada yang masuk Islam. Takkan ada yang sujud. Dan takkan ada kalangan mereka yang boleh jadi geng kita, yang boleh kita berbaik-baik dengan mereka. Berbanding dengan jin, jin ada yang baik, namun daripada iblis dan syaitan tidak ada kalangan mereka yang baik. So kena ambil mereka sebagai musuh yang nyata. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kita faham satu perkara di sini, sidang pendengar. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghalau iblis keluar daripada syurga, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu reason. Allah bukan tidak bagi tahu. Allah tidak kata keluar macam tu je. Allah bagi tahu reason kenapa kamu dikeluarkan daripada syurga. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, Allah masih lagi meminta penjelasan daripada iblis. Apa yang menyebabkan kamu tidak sujud bila aku perintahkan kamu? Tuan-tuan tengok ayat 12. Tuan-tuan akan mendapati, qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Allah bertanya. Allah Maha mengetahui penyakit takabur yang ada pada iblis. Allah tak tanya pun, Allah jatuhkan hukuman terus pun tak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala tanya. 2 minggu lepas kita belajar macam mana Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan soalan daripada malaikat. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Ar-Rahman, kali ini pula meminta penjelasan. Allah Maha mengetahui. So di sini kita belajar sesuatu daripada akhlak Rabbul Jalil Azza wa Jalla, di mana jangan cepat buat judgement. Minta penjelasan, dengar terlebih dahulu. Dan ternyata bila Allah Ta'ala tanya, wahai iblis, apa menyebabkan kamu tidak sujud? Idh
amartuk, sebaik saja aku suruh, kenapa kamu tidak sujud? So masalah iblis ni, sidang pendengar, bukan dia tak sujud. Masalah iblis adalah sebaik sahaja Allah suruh, dia tak sujud. So mungkin di sini iblis mengambil masa berfikir, mungkin nak sujud tapi lambat lagi ke, take time ke, ya Allah aku mungkin memerlukan masa sikit untuk fikir, untuk memikirkan arahan kamu ni. Sebab bagi aku ada pertimbangan di mana Adam daripada tanah, aku daripada api. Tetapi isu di mata Allah Ta'ala sekarang bukan iblis tak sujud. Isu di mata Allah sekarang, sebaik saja Allah kata sujud, iblis tak sujud. Sebab Allah Ta'ala menggunakan perkataan idh amartu. Artinya sepatutnya iblis terus bersegera seperti malaikat sujud kepada Nabi Adam. Tapi dia tidak sujud, mungkin berlengah-lengah untuk sujud, atau sebenarnya jawapan terkemudian barulah kita tahu iblis bukan melambat-lambat atau melengah-lengahkan sujud ataupun mengambil masa untuk buat research dulu pasal Nabi Adam baru nak sujud. No. Baru kita tahu lepas itu memang takabur. Tapi apa yang kita pelajari di sini tuan-tuan, apabila datang perintah Allah, maka bersegeralah. Sebab bersegera sujud kepada Allah rupanya di mata Allah sangat besar. Iblis dilihat melakukan kederhakaan yang besar di sisi Allah. Apabila idh amartuk, sebaik saja aku perintahkan kamu sujud kepada Adam, kenapa tak sujud? Sepatutnya sebaik saja beberapa saat selepas aku suruh tu sujud terus. Sebab kalau kamu tak sujud, itu isu yang besar bagiku. Hari ni kita dengar azan, berapa ramai kalangan kita yang bersegera sujud kepada Allah. Apatah lagi azan subuh, berapa ramai kalangan kita yang bersegera untuk menunaikan salat subuh. Kadang-kadang perkara fardu ni boleh dilengahkan, hajah kan. Tidak ada dosa pun. Kita buat solat asar pukul 4 ke contohnya. Tak ada masalah, tidak ada dosa. Tapi bagi Allah, benda ni besar. Bila Allah kata, sujud terus bila aku suruh, semua malaikat, kulluhum ajma'un, sujud terus. Mereka tak fikir panjang. Sebab ini arahan Allah. Tapi iblis, dia tak buat ketika Allah Ta'ala suruh. Ada orang, saya tak nak tutup aurat lagi lah, tunggu je lah masa yang tertentu saya pergi haji. Ya Allah, jangan berlengah-lengah. Kita tak tahu mati bila. Iblis dilihat melakukan suatu masalah besar, kerana Allah menilai iblis sebaik saja arahan dikemukakan, dia tak sujud. So ini arahan besar dari sisi Allah, kerana tidak semua perkara yang datang daripada Allah memerlukan penjelasan. Walaupun hakikatnya kesemua perbuatan Allah ada hikmah. Itu yang kedua. Dan yang terakhir aja, yang terakhir ini yang menarik. Bila Allah Ta'ala memerintahkan iblis, keluarlah kamu daripada syurga, Allah beritahu reason, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Syurga ni, siapa yang ada sebesar zarah takabur memang tak boleh duduk kat sini. Subhanallah. Siapa yang ada sebesar zarah sekalipun rasa takabur, rasa lebih baik daripada orang lain, rasa kita dari api dan dia daripada tanah, sekelumit cuma sekalipun, tidak ada tempat untuk makhluk ini di dalam syurga. Artinya tuan-tuan, kalau nak masuk syurga, jangan takabur. Jangan jadi makhluk yang ada sebesar zarah takabur. Kerana penghuni-penghuni syurga, mereka kaya raya, mereka hidup mewah. Penghuni syurga diberikan kenikmatan luar biasa daripada bidadari sehinggalah servant yang berkhidmat, sehinggalah kepada pelamin-pelamin, katil-katil, yang segala kehebatan syurga yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Tapi kesemua sifat mereka adalah merendah diri, menghormati, saling senyum antara satu sama lain, bersaudara, bersalaman antara satu sama lain. Subhanallah. Hajah pernah sampai ke satu lokasi, orang-orang kaya raya belaka, tetapi saling bersalaman, saling menghormati, saling bertanya khabar. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang mencederakan hati orang lain, memakan daging orang lain, tak ada. Susah kan nak cari suasana tu? Hanya di syurga sahaja. Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, penghuni syurga yang paling rendah adalah mereka yang seperti raja kepada dunia ini. Tapi setiap penghuni syurga
tidak ada satu pun takabur, rasa diri lebih baik, rasa kita lebih baik daripada orang lain, rasa kita punya sijil lebih baik daripada orang lain, rasa kita ini adalah satu penyakit hati yang kita kena jaga-jaga, kerana syurga bukan untuk orang yang ada penyakit ini. Dan yang terakhir, apabila iblis diberitahu reason, rasional oleh Allah kenapa kamu dikeluarkan daripada syurga, iblis bersuara, "Ya Allah, boleh tak tangguhkan ajalku? Kamu telah turunkan aku, fahbit, kamu telah turunkan aku daripada syurga. Kamu telah kick out, kamu telah keluarkan aku daripada syurga. Tapi aku tak tahu apa akan jadi pada aku nanti. Mungkin aku boleh diganggu, dibunuh oleh makhluk-makhluk lain, sesuatu akan berlaku kepada bangsaku. Aku cuma minta satu, kau tolong tangguhkan ajalku sehingga ke hari kebangkitan." Iblis pun tahu akan ada hari kiamat. Iblis pun tahu akan ada hari kiamat, yauma yub'atsun. Maka Allah Ta'ala kata, "Ya, aku tangguhkan kamu hingga ke suatu masa yang ditentukan." Rupanya Iblis tanya tu untuk satu tujuan yang sangat jahat. Ini gambaran takaburnya Iblis. Sepatutnya kalau kita lah kena, ni contoh lah, just metafora saja aja. Anak buat satu kes jenayah. Okey. Sekolah kata tak apa, saya akan pastikan budak ni tidak ke juvana punya penjara, tidak akan pergi, saya tak akan report kepada polis, cuma saya akan keluarkan daripada sekolah aja. Mana kira baiklah tu sekolah. Tidak report kepada polis dan tidak membawa anak ini kepada penjara ataupun dibicarakan ke. Sekadar tutup kes dan dibuang sekolah je sebab teruk sangat perangai. Sepatutnya budak ni ucap terima kasih lah sebab tak bawa kepada polis, tak bawa kepada pengetahuan polis. Tapi rupa-rupanya budak yang telah dibuang sekolah ini pula kata, boleh tak sepanjang saya tidak bersekolah ni, berikan saya kesenangan dan saya mahu menarik lebih ramai lagi orang dekat sekolah ni keluar daripada sekolah ni dengan mengikut cara saya. Ini sesuatu yang sangat biadab. Ini suatu ucapan yang sangat kurang ajar orang panggil. Sepatutnya berterima kasih lah. Tetapi Iblis, dia tanya soalan tu, dia buat permintaan, dia buat demand kepada Allah untuk satu tujuan. Di mana aku minta ditangguhkan aja sebab engkau menyesatkan aku. Iblis kata, Allah, kamu menyesatkan aku. Bukan aku yang nak sesat. Subhanallah. Subhanallah tuan-tuan. Blaming game. Qala fabima aghwaytani. Kerana kamu, ya Allah, menyesatkan aku, menjatuhkan hukuman sesat kepadaku, padahal Iblis sendiri yang takabur, yang memilih untuk kufur, tidak mematuhi Allah, sekarang dia blame Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rupa-rupanya dia membuat permintaan supaya ditangguhkan ajalnya dengan suatu kenyataan yang diucapkan kepada Allah, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku nak buat satu benda sepanjang aku ditangguhkan ajal. Aku akan duduk, la aq'udanna, qa'ada duduk, lam taukid, nun taukid, maknanya memang ada bersumpah betul saja. Aku akan duduk di atas dunia nanti. Kata para ulama, mereka membuat satu ayat yang sangat kita boleh faham dengan jelas. Aku akan duduk ketika anak-anak Adam pergi ke masjid. Aku akan duduk ketika anak-anak Adam mahu pergi melakukan kebaikan. Aku akan duduk tengok mana-mana anak Adam yang mahu menunaikan solat. Dan aku akan la'atiyannahum. Aku akan serang mereka. Aku akan mempengaruhi mereka. Dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, semua penjuru kecuali atas sahaja. Aku akan serang mereka habis-habisan. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kamu, ya Allah, akan mendapati tidak ada dari kalangan orang-orang ini, anak-anak Adam ini yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit sahaja. Itulah sumpah Iblis, la'natullah, dan konco-konconya yang bernama syaitan. Wallahu alam. Hajah kita setakat tu dulu.
Saya kira itu sebagai mukadimah jugalah Ustaz kan. Perkongsian kita pada hari ini, Ustaz membawakan ibrah pada petang ini dengan perkongsian tajuk kisah Nabi Adam dan Iblis. Cukup menarik sekali kupasan Ustaz sebentar tadi berkaitan bagaimana sumpah janji Iblis adalah untuk menyesatkan manusia sebenarnya, untuk membawa manusia ke neraka. Itu perjanjian dan juga sumpah janji Iblis lah Ustaz ya. Dan kita sebagai manusia tentunya tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh Iblis. Tapi Ustaz, barangkali ada di antara kita yang tidak sedar, secara tidak sedar kita telah mengikuti perbuatan Iblis. Jadi bagaimana Ustaz kalau nak selalu menyedarkan diri ataupun amalan yang boleh menghalang kita untuk menjauhkan ataupun tidak mendengar kata-kata Iblis tadi? Soalan yang sangat baik daripada Aja. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Kalau kita perhatikan, ya, contoh kita ambil daripada cerita Luqmanul Hakim. Bila dia pesan kepada anaknya jangan syirik, jangan menyembah syaitan, sembah Allah. Artinya jangan menyembah iblis, jangan menyembah syaitan. Allah Ta'ala kata, wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Kenapa mesti ada perkataan wa huwa ya'izuhu? Dan bentuknya pula adalah dalam bentuk fi'il mudhari', artinya berterusan perbuatan itu. Artinya mengingatkan anak-anak tentang bahaya syaitan dan iblis tidak boleh sekali dua sahaja. Sebaik-baiknya sentiasa sehari sekali ada sahaja pendidikan ghaibiyat, ada sahaja perkataan inzar kepada anak-anak tentang syaitan, supaya sejak daripada kecil anak tahu ada musuhnya lebih besar daripada musuh-musuh dia dekat sekolah, iaitu syaitan. Maka bila anak-anak sejak daripada kecil aja membesar dengan syaitan musuh aku, syaitan musuh aku, syaitan musuh aku, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, a'udzubillah minasyaitanir rajim, insya-Allah dia mudah sedar diri bila dewasa. Kerana untuk menjawab persoalan hajah ni dia soal pendidikan. Maka tidak terlambat bagi kita yang sudah dewasa. Yang penting disiplinkan diri untuk sentiasa menuturkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim dalam setiap tutur bicara dan perbuatan kita. Bukan sekadar ketika nak membaca Al-Quran sahaja, tetapi ketika nak memulakan office hour, ketika nak menuntut ilmu, sentiasalah kita sebut doa ini supaya kita memahami dan menyedari. Hajah tanya tadi untuk sedar diri bahawasanya syaitan musuhku, dia telah bersumpah untuk menggangguku dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Maka aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada musuh yang nyata ini. Jadi jangan lupa didik anak-anak dengan perkataan-perkataan ghaibiyat ini. Benda tak nampak depan mata tapi hakikatnya wujud. Nabi Ya'qub pun pesan benda tu kepada anaknya Yusuf. Yusuf, kamu mimpi tu pelik tu. Jangan kau cerita kepada abang-abangmu nanti. Nanti abang-abangmu nanti melakukan suatu mudarat kepada kamu. Sesungguhnya syaitan sangatlah nyata permusuhannya dengan kamu. Kenapa tiba-tiba Nabi Ya'qub tukar topik daripada masalah abang-abang Yusuf kepada masalah syaitan? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitan. Tiba-tiba masuk bab syaitan berada. Sebab ini contoh pendidikan daripada Nabi kepada anak-anak mereka, sentiasa tidak miss topik syaitan. Sebab ini makhluk yang sebenarnya nyata, cuma tak nampak sahaja di mata kasar kita. Ya aja. Saya baik. Kita nak raikan soalan dari rakan-rakan pendengar kita juga. Untuk petang ini boleh hantarkan soalan anda ke Facebook dan juga hubungi kami 0362051500. Saya kongsikan Habiz An-Najjar. Ustaz ya, katanya Iblis memohon kepada Allah akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam kecuali hamba yang ikhlas. Pertanyaannya, apa sebabnya Allah menerima permohonan Iblis untuk menyesatkan cucu Nabi Adam AS? Perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita sendiri tidak mampu untuk mencari hikmahnya. Kita sendiri tidak mampu untuk memikirkan, dan siapa kita hamba yang begitu kerdil untuk mentafsirkan perbuatan Allah, memperkenan permintaan Iblis. Kan mudah kalau permintaan Iblis tidak diperkenankan. Yakni Iblis dan syaitan tidak ada kemampuan untuk
akses anak-anak Adam. Maknanya Ramadan bukan sebulan, tapi Ramadan 12 bulan. Syaitan tak boleh nak menembusi, syaitan tak boleh nak masuk, ketua mereka iblis pun tak boleh nak ganggu, sebab Allah tidak memperkenankan permintaan iblis. Allah Ta'ala boleh buat macam tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat macam tu. Allah Maha berkuasa untuk mentakdirkan terus iblis mati, syaitan mati. Tetapi perbuatan Allah kita sukar untuk tafsirkan, kecuali apa yang Allah sendiri tafsirkan kepada dirinya sendiri. Dan yang penting kita memahami, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah tidak mahu kita berada atas dunia tanpa jalan yang susah. Allah nak beri kita syurga, ada jalan susah perlu kita lakukan, kerana syurga ini terlalu mahal. Di antara yang boleh mendapatkan syurga adalah dengan kemampuan kamu mengatasi ujian, ibtila, liyabluwakum, ujian-ujian yang kami nak beri. Mukmin, al-mu'min baina khamsun syada'id. Orang beriman ni dia akan menghadapi 5 musuh serentak. Dan Rasulullah mention, antaranya yang ke ujung-ujung sekali Allah kata, wasyaitana yudilluh wa nafsun tanaza'u. Artinya syaitan ini kita kena berlawan dengan dia. Siapa berjaya melawan syaitan, ya, artinya orang macam ni layak mendapat syurga. Kalau tidak ada iblis dan syaitan, kita tidak mendapat ujian. Ujian kita mungkin hanya hawa nafsu sahaja. So kedudukan syurga pun yang begitu mahal, yang begitu bernilai. Minggu depan kita akan sentuh tentang kehebatan syurga, tempat Nabi Allah Adam AS berada. Jumhur para ulama kata syurga Nabi Adam duduk ketika Allah ciptakan baginda adalah Jannatul Ma'wa, iaitu syurga yang orang-orang beriman akan pergi ke sana nanti pun. Tetapi ya, Allah Ta'ala memang membenarkan iblis dan konco-konconya syaitan untuk mengganggu manusia, kerana Allah mahu benar-benar memilih yang selayaknya, yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar bersusah, bermujahadah atas dunia. Orang macam ni layak dapat syurga. Tak bayar apa-apa, macam mana aku nak bagi syurga? So you kena bayar sesuatu yang mahal. Innallaha ashtara minal mu'minin, kami membeli daripada orang-orang beriman ini, bi anna lahumul jannah, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kena mujahadah, kena beli dengan harga yang mahal, dan harga yang mahal adalah perjuangan memerangi syaitan, laknatullah, dan iblis. Saya baik, kita cuba mengambil satu panggilan dari rakan pendengar kita. InsyaAllah kita masih ada ruang masa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya Ustaz, yang dahaka tu hanya satu je. Jadi bagaimana dia boleh jadi ramai? Adakah dia sudah berkahwin ke atau bagaimana? Tak silakan Ustaz. Assalamualaikum. Benar, iblis adalah satu makhluk yang mufrad disebut oleh Allah. Mufrad ni artinya satu orang, satu makhluk saja yang dinyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun, ya, para ulama mengatakan ketika membahaskan beza iblis dengan jin dan syaitan, iblis ini adalah daripada jin. Ya, di antara nanti kita akan beritahu Al-Quran ayat mana yang memberitahu iblis daripada jin. Dan jin ini pula Al-Quran sendiri memberitahu bahawasanya ada zuriat-zuriatnya. So ketua jin ini namanya iblis dan ada zuriat-zuriatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hikmahnya yang hanya Allah Ta'ala saja tahu, kita mungkin boleh bercuba-cuba untuk mencarinya, telah menjadikan iblis ini sebagai makhluk yang dihukum atas tidak mahunya sujud kepada Nabi Allah Adam AS. Apabila iblis tidak sujud kepada Nabi Allah Adam AS, maka jatuhlah hukuman kufur kepada iblis. Dan keengganan inilah yang disifatkan sebagai syaitan ataupun menyeleweng, syaitanah, menyeleweng kepada Allah. Kerana para ulama kata, dari kalangan jin ada yang beriman, dari kalangan jin ada yang menyeleweng mengikut iblis. Maka itulah yang disebut sebagai syaitan, zuriat-zuriat jin yang mengikuti iblis, la'natullah, menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh kata mereka dijatuhkan hukuman macam tu sahaja tanpa pilihan, tetapi mereka sendiri memilih untuk mengikuti iblis, laknatullah. Lalu mereka bukan sekadar sesat, mereka menyesatkan anak cucu cicit Nabi Allah Adam AS. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha adil atas apa yang berlaku kepada makhluk-makhluknya. Wallahu alam.
Saya baik Ustaz, mungkin sebagai kesimpulan kepada perkongsian kita kerana masa kita pun dah sampai ke penghujung. Musuh kepada manusia adalah hawa nafsu dan juga syaitan iblis, kan Ustaz? Di antara keduanya yang mana manusia mudah untuk menunduk ataupun menguruskannya? Nafsu ada dalam diri kita, syaitan berada di luar daripada diri kita. Yang boleh kita uruskan adalah kedua-duanya sekali saja. Cuma Ramadan datang membantu kita, tidak ada syaitan. Tapi Ramadan tidak datang dalam bentuk nafsu pun tak boleh nak bergerak. Sebab tu kita tengok Ramadan baru-baru ni ada orang tidak berubah, ada orang masih lagi bermaksiat sebab syaitan tak ada, tapi nafsu masih ada. Maka sebenarnya Rasulullah bersabda, orang-orang beriman akan menghadapi 5 musuh. Mereka mesti menang ke atas 5 musuh ini. Mukmin yang hasad dengki, munafik yang sentiasa memarahi, orang kafir yang memerangi, dan yang kedua ini mereka tidak boleh kata tak boleh kawal. Mereka perlu sentiasa berlawan dan bertempur. Inilah hidup atas dunia. Syaitan yang cuba nak menyesatkannya dan nafsu yang cuba nak menyebabkan dirinya sentiasa suka kepada perkara-perkara syahwat dan dosa. So tidak ada yang kita tak boleh kawal. Hakikatnya kita boleh mengawal kedua-duanya sekali. Yang penting illa ibadinal mukhlasin, keikhlasan kepada Allah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulen, insya-Allah. Saya kira itu adalah kesimpulan kepada perkongsian kita Ustaz, ya? Ya, saya saja, insya-Allah. Pada petang ini menerusi rancangan Ibrah. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang bersama kami berinteraksi bersama dalam rancangan Ibrah pada petang ini, membawa tajuk kisah Nabi Adam dan Iblis bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sya'ari Abdul Rahman. Jadi terima kasih banyak Ustaz, kita bertemu lagi dalam pertemuan lain Ustaz, ya. Insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.